Februari 2023, dunia dikejutkan dengan gempa bumi dahsyat menggegarkan Turkiye. Tragedi itu mengakibatkan 1.5 juta penduduk hilang tempat tinggal. Selepas setahun tragedi itu berlaku, saya bersama jurukamera Muhammad Azli Yusof bersama 60 lagi delegasi media antarabangsa diundang untuk membuat liputan sempena jelajah media di Malatya, Adiyaman dan Kahramanmaraş, Republik Turkiye baru-baru ini. Lokasi pertama dikunjungi adalah Malatya, antara wilayah yang paling teruk terjejas akibat gempa bumi itu yang mengorbankan kira-kira 1,237 nyawa serta mencederakan 6,444 penduduk yang lain. Sejurus kejadian gempa bumi, kerajaan Turkiye dengan pantas menyediakan 88,561 kemah fasa pertama bagi menempatkan penduduk terjejas. Dan pada Julai lalu, mereka yang berlindung di dalam kemah telah dipindahkan ke bandar kontena. Bandar kontena ini dibangunkan dengan bantuan Agensi Pengurusan Bencana dan Kecemasan AFAD serta sumbangan orang ramai termasuk dari luar negara sebelum mereka mendiami rumah kekal yang dibina di tengah-tengah wilayah itu. Seramai 117,232 mangsa terjejas akibat gempa bumi berlindung di 32,295 kontena melibatkan 69 bandar kontena yang dibangunkan. Tidak terjangkau di fikiran bagaimana mereka boleh tinggal di dalam kontena bersaiz 21 meter persegi ini. Namun sebenarnya ia dilengkapi dengan kemudahan asas serta kelengkapan penting seperti peti sejuk, sistem penyaman udara dan pemanas untuk setiap keluarga. Kemudahan Dolby turut disediakan di kawasan perumahan kontena mangsa yang terjejas dengan gempa bumi di Turkiye setahun yang lalu, dan ini memberi kemudahan kepada penduduk di kawasan ini untuk mendobi pakaian. Kanak-kanak antara yang paling teruja apabila melihat kehadiran kami ke kawasan mereka, lebih-lebih lagi apabila saya turut membawa buah tangan dari Malaysia buat mereka. Taman permainan, gelanggang bola sepak dan juga pelbagai program sokongan bagi kanak-kanak autism turut disediakan di bandar kontena ini. Golongan wanita turut tidak ketinggalan dapat menjana pendapatan mereka menerusi kelas-kelas menjahit pakaian serta kraft tangan. And the women here also organize other workshops in other fields, for example in the cuisine field, and they say that they feel themselves better in terms of their psychology, and they also say it helped them to improve in social and economical terms. Inisiatif tersebut sekaligus mengurangkan tekanan emosi mereka yang kehilangan ahli keluarga serta harta benda kesan tragedi gempa bumi terbabit. Salah seorang penduduk, Morhaf Al-Husni, 38 tahun, bersyukur dapat berlindung di rumah kontena ini kerana peluang untuk menyewa agak mustahil dan kadar sewa di luar kawasan itu yang agak mahal. Dia bersama-sama isteri serta ahli keluarga lain berpindah ke kawasan ini selepas kediaman mereka musnah akibat gempa bumi terbabit. We are living here. We have everything. It's very good. We have everything inside. We have like the container. We have all the facility like bathroom and toilet and the hot water and yes, we have not everything, so we don't need anything. Kami turut dibawa ke lokasi pembinaan semula rumah kekal bagi menempatkan penduduk yang terjejas di wilayah berkenaan. Di tempat saya berada ini merupakan antara ruang tamu yang disediakan oleh kerajaan Turki selain 3 buah bilik tidur dan juga bilik air yang lengkap dan selesa untuk penduduk yang akan berpindah ke sini pada bila-bila masa sahaja. Sehingga kini 14,636 buah rumah kekal telah pun siap, manakala 2,164 sedang dalam pembinaan dan dijangka siap pada Mac depan. Kompleks perumahan 5 tingkat itu dibina di beberapa kawasan penempatan tengah wilayah Malatya yang telah digazetkan sebagai lokasi penempatan mangsa gempa bumi yang disediakan pihak berkuasa perumahan Turki, TOKİ, agensi perumahan disokong kerajaan Turkiye. Satu lagi lokasi gempa bumi yang dilawati ialah Adiyaman. Wilayah ini menyaksikan lebih 8,000 orang terkorban. Selain rumah kontena di wilayah Tenggara Adiyaman, kerajaan Turkiye turut membina perumahan moden di perkampungan Akpinar.
Timbalan Gubernur Adiyaman Mehmet Tigli berkata sebanyak 29 buah rumah siap dibina di perkampungan Akpinar ini dan akan diagih kepada pemiliknya sedikit masa lagi. Pemilik rumah baru ini akan membayar pinjaman perumahan dalam tempoh 20 tahun tanpa faedah, namun untuk 2 tahun pertama mereka tidak perlu membayar gadai janji. Sepanjang beberapa hari berada di 2 wilayah terbabit, dapat disaksikan kerja-kerja membina semula bangunan dan kesan runtuhan tragedi gempa bumi Giat dilaksanakan. Kawasan bandar dan pekan kecil seakan pekan berhantu berikutan keadaan bangunan yang tidak sempurna yang ditinggalkan dan tiada kegiatan seperti sebelum ini. Dan Malaysia antara negara terawal menghantar pasukan SMART ke negara itu dalam usaha membantu mangsa. Selain bantuan kewangan lebih 20 juta ringgit berjaya dikumpul dalam misi meringankan beban ditanggung mereka. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak kerajaan Turki dalam meringankan beban yang ditanggung oleh penduduk, khususnya mereka yang terjejas dengan gempa bumi sejak setahun yang lalu, dan antaranya merupakan unit perumahan ini yang dibina di perkampungan kecil di Adiyaman ini yang memberi keselesaan buat penduduk yang terjejas. Jadi apa yang dibuat oleh kerajaan Turki ini sepatutnya menjadi contoh kepada kerajaan-kerajaan lain dalam meringankan beban yang ditanggung oleh penduduk. Laporan Majlis Ismail dari Adiyaman, Turki bersama juru kamera Muhammad Azli Yusof untuk berita RTM.